di dalam perjalanan kita daripada rumah ke masjid, apakah kita tidak bertemu dengan saudara mara, tak bertemu dengan rakan kita, tak bertemu dengan jiran kita? Pastikan kita menjadi orang yang paling utama memberi salam. Memberi salam. Keluar saja rumah, naik kereta ke, ataupun naik motosikal ke, naik basikal ke. Sekarang ni kalau kat Kelantan, anak muda piksi, basikal piksi, budaya anak muda baru. Sebab saya jaga anak muda, banyak bicara mengenai anak muda. Basikal, keluar saja rumah, jumpa dengan jiran yang Islam, pastikan kita ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dalam hati, biarlah saudara aku ditanya aku nak pergi ke mana. Doa. Jangan kita buat saya nak pergi masjid, janganlah aku tahu. Nah, kita untuk pula bagi tahu. Doa. Tadi kita ke udumuni astajib lakum, imam kita kata. Kita pun pada masa itu kita pun doa. Inilah aku doa kepadamu ya Allah, biarlah jiran aku ditanya aku nak pergi ke mana. Kenapa? Karena kita nak bagi tahu. Ini kita nak kita nak salat ke masjid. InsyaAllah kalau tak ada kesibukan, kita sanjung sama-sama. Kita pesan. Jangan jom masjid. Nanti orang cakap kat kita lain. Kita doa terus. Allah, engkau sebut Qur'uni astajib lakum, kalau aku minta engkau beri. Nah, hari ni aku nak minta ya Allah, biarlah sudah aku tanya aku nak pergi mana, aku nak beritahu kat dia. Kita ada program kat masjid malam ni. Yang bawa Tok Guru nak datang insya-Allah lain kali lah, bukan malam ni. Nah, macam tu kita doa insya-Allah. Dan pastinya kita melihat hari ini, kalau kita pergi jumpa bomo, apa yang bomo buat? Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Doa. Ramai setiap pagi. Kalau di Kelantan, di Masjid Tok Guru, sampai 40 50 orang setiap pagi Jumaat, hari cuti, dia nak hadir, dia nak gunting jamur. Kat sini punya apa? Gunting jamur. Ya, cukup pada. Kenapa pagi ni? Kita tak buat cukup gambar. Ada? Cukup jamur tak kurang daripada kalau pergi tengok. Saya cuba bilang satu kali, macam hari Jumaat ni saya pergi, dan hari Sabtu pun saya pergi. Tengok hari Sabtu pun sebab musim cuti. Saya tak ingat yang sekali musim cuti sekolah. Hari Sabtu pun terpaksa queue juga, kerana nak dapat doa daripada seorang ulama. Maknanya saya tak sebutkan doa. Dan ramai dah yang sekarang ni yang untuk doa 30 tahun dahulu, 40 tahun dahulu, yang jumpa Tok Guru yang cukup jamu saya dulu. Saya sendiri yang baru jadi wakil rakyat, baru 2 penggal. Anak yang saya cukup jamu kata, Wabi, ini yang Wabi pecah mulut dulu, dah masuk umur 7 tahun. 7 tahun. Dah masuk sekolah lah. Lebih-lebih lagi dah yang Tok Guru dah 40 tahun, 50 tahun yang cukup jamu. Anak-anak ni yang lain. Saya bawanya adalah doa itu sendiri. Doa itu sendiri. Mana kita doa. Dan pastikan hati kita sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi pun penguji wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Sebab itulah kita sebagai orang Islam sentiasa berdoa. Doa dan terus berdoa. Banyak perkara yang kita tak mampu buat tetapi mampu diatasi dengan doa. Sebab itulah kalau kita imbaukan kembali tahun-tahun yang dahulu, kami di Kelantan, bagaimana kalau nak berlawan secara fizikal kami memang tak mampu, tetapi kami budayakan doa. Sebab itulah bila majlis munajat yang Bapak Tok Guru, pastikan nak munajat, pastikan kita buat program bermula pada jam 4 pagi. Sebab itulah waktu pas pusat buat munajat di seluruh negara, pukul Maghrib sampai ke Isyak, tu kata Kelantan tak nak buat munajat pasal. Nak buat pelajaran boleh, tapi munajat mesti datang balik pukul 4 pagi. Dan yang Muhammad itu datang pukul 4 pagi untuk bermunajat.
Nak munajat tengah malam. Waktu semua orang tidur, waktu kita saja bangkit untuk nak mengadu hal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita turun daripada rumah, jumpa dengan saudara, jumpa dengan kawan, dan setiap langkah kita pastikan kita tidak pernah berhenti untuk berfikir. Apa saja fikir, pastikan kita penuhi diri kita dengan zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita tengok orang ni, kita nak bagi hidayah, kita nak ajak dia, kita tahu kita tidak mampu. Ya Allah, Allah akan kita kepada kita. Walakin Allah yahdi man yasha. Kita tak tahu siapa yang Allah nak pilih di antara kita yang dia nak beri hidayah. Tetapi Allah telah tentukan orang yang dia nak pilih. Sebab itulah kita ada la yuraddu Allah illa bid-du'a. Kalau siapa-siapa ingat, baca surat Awal tahun 2004. Suatu yang amat teguh kena serangan jantung dengan 2004. Dan pada masa itu saya sebagai esko pengirim, sebab saya ada basic medical, dan pada masa itu saya yang menelpon kawan saya pakar IGN Dr. Rusli. Pada masa itu senior saya di UKM, panggil dia datang ke Kelantan, ada yang autobus kena serangan jantung, ambil flight terus ke Kelantan, dan malam itu kita buat operation di Kelantan, buat angioplasty di USN, dan 2 kali selepas daripada itu yang dihantar ke IGN. Dan semasa di IGN saya jadi esko pengirim selama 8 hari bersama jemaah penghuni IGN. Bila balik daripada IGN, kami waktu nak hantar ke hospital IGN, pakar-pakar disebut minta tunggu rehat 2 tahun. Sebab pada masa itu kajian secara fizikalnya, doktornya dia kata kerosakan dah 30% yang masih boleh digunakan. Kerosakan dalam kajian awal. Dan sebab itulah waktu angioplasty pada malam itu yang pertama, waktu Datuk Dr. Rusli dan saya ada di dalam itu dan melihat bagaimana proses pembedahan tersebut dilakukan. Waktu nak sampai ke atas, tolak stem daripada pohon ni, hantar ke atas sampai ke jantung, nak masuk tempat yang tersumbat, Datuk Dr. Rusli sebut kepada Datuk Guru, doa untuk Guru, kalau berjaya ni insyaAllah memudahkan kerja. Dan saya nampak pada masa itu, sebab kita tengok melalui skrin, saya tanya Dr. Guru sedar tak yang Dr. Rusli suruh doa. Dia kata dia pun tak tahu apa-apa, dengar tapi tak tahu apa-apa. Alhamdulillah kami semua. Dan pada masa itu kita tengok, bila kita masuk sampai ke saluran yang tersumbat, Dr. Rusli kata doa untuk Guru, insyaAllah kita selamat. Masa kita buka itu dan kita nampak sangat darah itu, maknanya dapat lalu. Alhamdulillah kita melompat kegembiraan pada masa itu. Datuk Dr. Rusli melompat, saya dalam bilik melompat kegembiraan sebab kita berjaya buatkan saluran itu. Dan askar yang nak bawa Tugu pada esoknya ke hospital tak perlu bawa. Datuk Rusli kata Tugu masih selamat, masih boleh berehat di USN pada masa itu. Dan selepas dia baru kita bawa ke IGN. Saya nak bawa ini kesan doa. Itu yang pertama. Dan setelah proses selama 8 hari dan hari ke-9 kita balik ke Kelantan, masuk untuk HUSN. Waktu kenyataan akhbar Tugu, bila ditanya kepada beliau perasaan dia dan bagaimana proses ini berlaku begitu jayanya, Tugu menyebutkan, dia kata waktu itu dia dah nampak alam lain, tetapi 3 perkara yang mengekalkan dia. Dan saya gunting akhbar itu simpan, sebab orang Kelantan kata buat peramal. Kenyataan akhbar dia, apa yang Tugu sebut, 3 perkara yang membantu sehingga dia sihat. Yang pertama apa dia? Yang pertama adalah doa. Dan dia nampak sangat, dia kata doa, bagaimana pertembungan doa. Dan dia tunjukkan pada masa itu